Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah saya. Jadi beberapa hari ini saya banyak sekali mendapat DM, entah itu komentar dengan video dari orang-orang Malaysia yang menunjukkan komentar orang-orang asing berkulit putih tentang Bali, yang mempermasalahkan tentang Bali yang banyak sampahnya. Kemudian ada yang mengatakan Bali itu overrated, yang ada mengatakan lebih baik tinggalkan Bali dan ke Thailand saja, ke Thailand melakukan. Show you what it's about. Let me just show you what it's like, because let me tell you now, it is absolute carnage. Hey! I mean, look at this. For me, I don't like traffic, so I'm in the worst location in the world, and honestly, Ubud was the same. It is absolute carnage 24/7. And I have to speak the truth. I'm speaking about my experience. Anyone else's experience may be different. But for me, Bali is absolutely poo. Bukan hal yang kamu dapatkan di Bali itu semuanya dalam versi yang lebih baik. Itu ya semacam itu. Jadi itu untuk untuk menunjukkan bahwa Bali itu bukanlah tempat yang bagus, meskipun beberapa kali digelari tempat terindah di dunia, tempat paling bagus di dunia gitu. Tapi anehnya, meskipun mereka menyampaikan pandangan seperti itu dan video-video seperti itu, Bali tetap tidak pernah kekurangan wisatawan, ya. Bahkan berbeda dengan tempat-tempat lain dan mungkin di dunia yang mempromosikan supaya makin banyak dikunjungi orang. Pemerintah Bali justru sebaliknya. Pemerintah Bali justru merencana membatasi kedatangan turis-turis asing ke Bali, lebih selektif gitu ya. Salah satu yang sudah dilaksanakan sekarang ini adalah membayar begitu masuk ke Bali itu. Jadi begitu masuk ke bandara, Anda ingin ke Bali, Anda itu harus membayar sebagai orang asing gitu. Itu adalah salah satu cara dari pemerintah Bali untuk membatasi kunjungan turis asing ke Bali gitu. Nah, jadi tentu saja kalau ini kita sampaikan di sana ya, di orang Malaysia yang memang sudah dengki kepada kita, tentu saja mereka itu tidak akan percaya bahwa Bali ini masih menjadi tujuan yang sangat diimpi-impikan oleh turis-turis asing yang datang ke sini. Mungkin para penonton channel ini sebelumnya sudah pernah menonton video saya mewawancarai seorang gadis dari Prancis yang datang ke Bali. Sebenarnya itu bekerja sukarela atau volunteer untuk membantu anak-anak disabilitas di Ubud. Kemudian saya bertemu dengan dia sedang jalan-jalan di Sidemen, dan kemudian saya wawancarai, dan dia katakan yang membuat dia menyukai Bali ini adalah suasananya, kemudian keramahan orang-orangnya, dan juga budayanya, ya, budaya Bali yang luar biasa tidak bisa ditemukan di tempat lain. Dan sebenarnya memang itulah daya tarik utama Bali ini adalah budayanya. Di mana lagi di dunia kita bisa menemukan orang yang berpakaian adat di mana-mana, kemudian melakukan ritual adatnya dengan spiritualitas Bali itu yang banyak sekali dikagumi banyak orang, ya. Dan di samping itu juga turis-turis yang di video itu mereka mempunyai pengetahuan yang terbatas tentang Bali. Umumnya ya, mereka hanya mengetahui Bali itu dari sisi bagian selatan atau di mana, dan bagian itu juga bukan tidak menarik. Banyak juga turis-turis yang menguasai suasana hingar-bingar seperti itu. Contohnya turis-turis dari Australia yang suka berpesta-pesta, yang suka melakukan kegiatan ya hura-hura lah ya, juga dari Amerika, dari mana suka ke sana. Tapi biasanya turis-turis dari dunia lama seperti Perancis, Jerman, dan mana-mana lebih menyukai sisi Bali itu yang lebih natural, yang mana mereka bisa berinteraksi dengan bebas dengan warga setempat seperti itu, yang menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan masyarakat Bali. Dan itu biasanya datangnya tidak ke Kuta. Ya, mereka itu datang ke Munduk, entah itu Sidemen, atau sekarang itu juga yang mulai populer itu Amet. Itu mungkin nanti akan jadi Canggu kedua. Itu banyak sekali sekarang orang asing yang tinggal di Amet, bahkan mau dibuka juga sekolah internasional di sana. Amet itu ada di bagian ujung timur Pulau Bali, ya, Lombok sudah dekat dari situ, di Kabupaten Karangasem. Jadi di situ pantainya tidak seperti Kuta yang berpasir putih tapi hitam karena di kaki Gunung Agung, ya.
dan kemudian di sana lokasi penyelaman banyak. Itu sekarang itu seperti Kuta mungkin di awal tahun 80-an lah situasinya di sana. Nah, jadi kemarin juga saya itu kebetulan ada di sini di suatu tempat untuk inspeksi sebuah resort yang akan kami gunakan untuk sebuah kegiatan nanti di sekitar bulan Juli Agustus, dan di sana saya bertemu dengan satu kelompok turis asal Perancis ya, yang aneh juga sebenarnya mereka datang di bulan-bulan seperti ini yang masih hujan. Biasanya kalau turis Perancis itu ke Bali antara Mei sampai September itu yang penuhnya, tapi ini di Maret mereka sudah datang bahkan hujan. Itu mereka katakan apa namanya ya, Bali itu masih jadi tempat tujuan impian bagi orang-orang di Perancis itu, karena satu image-nya tadi bahwa di sini masyarakatnya ramah, karena ada yang dia katakan masakannya enak. Nah, seperti ini videonya. Bonjour, je suis Jean-Louis, je viens de France. Ouais. On a fait quelques jours qu'on est ici, 2 jours. Ouais, toujours. On est dans un bel hôtel charmant. Ouais. C'est avec tout le groupe, ça. Avec un groupe, oui, ouais. Avec un fournisseur. 40 personnes. Et vous êtes d'où en France? C'est toute la France. Nord-est. Ah, nord-est de la France, ouais. Ah, d'accord. Ouais. On est c'est pas loin. Ouais. On part de Lille, de Lille un aussi. peu de région parisienne, et puis la Marne. C'est plutôt du nord. Alsace, un petit peu. Alsace aussi? Oui, un petit peu d'alsacien aussi. Ah, d'accord. Notre organisateur. On a l'organisateur qui vient. C'est lui qui gère notre voyage. D'accord. C'est l'organisateur. Voilà, c'est Monsieur FX qui gère, et c'est Monsieur FX qui va prendre la parole. Ah, d'accord. Pour reparler un peu de son système qui nous a organisé pour la semaine. D'accord. On a une bonne petite équipe de 39 personnes, 36, je sais pas comme ça. Alors ici, je vais vous demander, parce que l'air que vous êtes très heureux ici, je lis beaucoup sur l'internet qui dit c'est Bali, c'est trop, c'est pas intéressant, c'est le truc de place c'est sale, truc comme ça. C'est comment à votre avis ici? Est-ce que Bali c'est que du sud? Parce que j'ai dit que Bali c'est pas que du sud. Personne qui croit. Les gens voyagent pas assez, je pense, qui visitent un peu les autres pays, verront comment ça se passe dans les autres pays. D'accord. Bali, pour l'instant, je trouve ça très 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 beau. Très très beau, vous trouvez. Ah ouais, c'est beaux endroits. Ouais, les gens sympathiques. Souriants. Ouais, beaucoup de sourires, oui. D'accord. Accueillantes. Accueillants, hein. Voilà. Pour l'instant, chez nous, c'est un peu compliqué, c'est un peu piquant, mais on va s'habituer. D'accord. Alors, si vous allez rester pour combien de jours ici? On va rester une semaine, on repart samedi. On repart samedi. Ah, d'accord. Et on va faire beaucoup de visites, on va repartir sur une île, je crois. Et jusqu'à maintenant, c'est comment vous avez dit Bali, c'est comme vous avez dit pour l'instant. C'est des paysans. Ouais, des paysans, c'est ça. Hein. Oui, c'est vraiment des paysans. C'est nature. Ouais. Voilà. Ouais. Franchement, on n'a rien à dire pour l'instant. Ouais. On vit au milieu de la nature. Ouais. Vraiment. Oui, parce que beaucoup de monde. D'accord, parce que beaucoup de monde, comme le touriste qui dit c'est Bali trop, il a jamais vu c'est de Bali comme ça. Je pense, oui. Ils n'ont jamais visité. Jamais visité Bali comme ça. Hein. C'est avec des rizières et avec la montagne, de la mer là-bas. De la pluie, du soleil. Ouais. On s'habitue, c'est pas grave, ça nous dérange pas. D'accord. Non, franchement, on a un bel endroit, très très bel endroit. On est content de venir ici. Peut-être qu'on reviendra encore une fois. Encore une fois. Seperti itu, bahwa di Bali itu bukan hanya seperti digambarkan orang-orang sampah ya, pantai yang penuh sampah, ini yang kotor dan katanya overrated. Jadi Bali itu masih banyak memiliki tempat-tempat yang indah di sini. Très bonne nourriture. Très bonne nourriture aussi. Ouais, si les gens sont gentils, souriants, c'est ça vous trouvez ça? Bonne cantine. Bonne cantine ici. Vous aimez de cuisine balinais? Asiatique, pas trop piquant, hein. D'accord. C'est pas pour notre corps. Oke, jadi seperti itu. Jangan termakan cerita-cerita video-video dari Malaysia. Banyak tempat yang indah di Bali dan terutama sekali orangnya baik-baik menurut pengakuan mereka. Alors, merci beaucoup. Bonne continuation. Profitez bien de ce séjour à Bali. Hein? Voilà. C'est ce qu'on va faire. Merci. Kita lihat. Nah, di situ jelas dikatakan gitu ya, bahwa di Bali itu ada banyak hal dan mungkin kenapa orang-orang ya di video-video yang dikirimkan orang Malaysia itu kecewa. Pertama, saya pikir
dia bukan orang yang cocok untuk datang ke daerah Canggu gitu. Dia itu lebih seperti turis-turis Prancis ini, tapi dia tidak mengetahui ya informasi bahwa di Bali ada tempat seperti itu. Kalau dia umpamanya datang ke tempat seperti ini, tentu akan berbeda komentarnya tentang Bali. Dan kedua, memang mereka yang suka hura-hura gitu, dan seperti katakan datanglah ke Thailand karena dia berinteraksi dengan Bali yang sangat hype ya di daerah Canggu. Di sana memang semua serba mahal ya, bahkan tanah pun, apalagi yang mau tinggal ya, tanah di sana lebih mahal daripada di New York sekarang. Itu di daerah Canggu itu gitu. Jadi tapi Bali tidak semuanya seperti itu, seperti dikatakan oleh mereka ini tadi ya. Jadi seperti itu dulu video saya kali ini. Jadi kalau intinya itu adalah perang opini, sekali lagi itu adalah perang opini, perang asimetris yang dibuat oleh Malaysia supaya kita orang Indonesia ini menganggap rendah diri kita sendiri. Tapi sekali lagi jangan cepat percaya dan jangan cepat terprovokasi seperti itu. Apalagi biasanya akun-akun yang menyampaikan seperti itu adalah akun-akun goib ya, akun-akun goib yang nggak ada wajah orangnya, dia hanya berani menampilkan gambar-gambar yang berbeda. Jadi Bali tetap menjadi tujuan wisata yang baik. Ya tentu saja banyak yang harus kita perbaiki seperti sampah itu ya. Itu memang solusinya belum ada yang permanen karena sampahnya datang dari laut dan banyak dari negara sudah membantu kita juga sampah-sampah di pantai, dan sampah di air terjun itu ya itu memang kesalahan kita, dan kita di Bali sudah tidak berhenti untuk terus mengedukasi masyarakat supaya jangan membuat sampah sembarangan. Dan di beberapa tempat, makanya di sini terbentuk banyak ya gerakan-gerakan seperti itu, seperti Trash Hero gitu kan, itu secara reguler datang memberikan edukasi ke desa-desa gitu, desa-desa di Bali ini untuk mengedukasi masyarakat supaya jangan membuang sampah plastik, dan beberapa sudah berhasil seperti itu, tapi memang masih membutuhkan kerja keras ya. Jadi seperti itu, biarpun orang Malaysia ini mentertawakan Bali yang katanya membuat video dari turis-turis itu, percayalah jauh lebih banyak lagi turis asing yang melihat Bali tidak dengan cara seperti itu, tapi melihat Bali dengan cara yang berbeda, yang melihat sisi-sisi keindahan Bali, sisi-sisi positif Bali, dan Bali masih tetap menjadi impian mereka untuk dikunjungi. Jadi seperti itu, jangan gampang terprovokasi oleh perang asimetris ini, ya, perang opini yang dilancarkan Malaysia yang untuk membuat kita merasa diri kita itu rendah, untuk melemahkan konsep diri kita sebagai orang Indonesia, melemahkan nasionalisme kita. Demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.